Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid, ya, Profesor Emeritus, apa dia? Tok Muk ni, ataupun bukan Tok Muk, antaranya Profesor Dr. Zulkifli Yusof, sekarang ni Profesor Quran di UM. Seorang lagi Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Dua-dua ni lebih kurang dia punya perjalanan, ya. Degree masing-masing di Malaysia, di UM, master di Jordan, dua-dua master di negara Arab, Jordan, dan kemudian PhD di di Eropah ataupun di negara Mak Saleh lah. Jadi hebatlah, ya. Kita bincang dengan mereka pun benda-benda akademik ni nampak lainnya ufuk pemikiran mereka itu. Baik. Buku ini buku ini secara khusus sebagaimana yang dimaklumkan dalam mukadimah hanya mahu membincangkan salah faham dan kerancuan majoriti umat Islam. Yakni buku yang saya tulis ini dalam memahami konteks sumber utama Islam yang terlimitasi dalam gugusan bab keimanan kepada perkara dan alam gaib. Di situ, ya. Berkaitan sumber. Kita bercakap tentang sumber. Nah, saya membincangkan tentang betapa kita tak sedar bahawa sumber terhadap perkara gaib yang agama Islam suruh kita jaga, yang suruh kita perhatikan betul-betul, yang suruh kita hati-hati dengannya, yang suruh kita hanya dapatkan daripada sumber yakni Quran dan Sunnah sahaja, iaitu hal-hal ghaibiyat sam'iyat, hal-hal nubuwat, hal-hal ilahiyat dan seumpamanya. Yakni tak ada sumber lain melainkan sumber Quran, hadis saja. Tetapi tidak berlaku begitu. Kerana kadang-kadang yang dijadikan sumber itu di luar daripada Quran dan Sunnah. Ataupun sumber yang dianggap sebagai sahih sebenarnya tidak sahih dan telah terancu, atau kerancuan ni maksudnya telah contaminate, ya, telah tercemar dan seumpamanya. Dalam perjalanan panjang nak sampai ke alam Melayu, dia telah tercemar di tengah jalan, dan ketika mana sampai di alam Melayu ni, segala kekotoran tu sudah dibawa bersama. Macam kepala air lah, ya. Dia bawa sekali apa-apa daripada muara, daripada hulu tu turun jernih lagi. Tengah-tengah jalan dia ambil semua, sampai kita di muara ni segala jenis kotoran diheret bersama. Itulah ibaratnya perjalanan panjang riwayat-riwayat agama Islam datang daripada zaman Rasulullah, zaman yang paling bersih, zaman yang paling suci dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut riwayat-riwayat agama dan seumpamanya. Baik. Kemudian kita pergi lagi. Meskipun begitu, kedua perkara ini dan kefahaman terhadapnya sama ada dengan cara yang betul atau salah secara langsung memberi kesan kepada kualiti i'tiqad dalam hati seorang Muslim dan mempengaruhi keputusan hukum hakam dalam bab fiqh, ibadah dan muamalah oleh para ulama sepanjang zaman. Oleh yang demikian, terlebih dahulu kita perlu fahami apakah itu hakikat beriman kepada alam dan perkara gaib. Di sinilah juga menyebabkan saya melanjutkan penulisan buku ini ke dalam buku satu lagi, iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Itu sedang dibaca juga, dihuraikan oleh satu tempat lah, dan dia rakam lengkap. Sekarang ni sudah baru 25 siri tak silap saya, ya. Dah separuh buku lah kita baca. Jadi saya jadi tertanya, kenapa orang kita, soalan besar, ya. Tuan-tuan pun boleh tengok. Saya yakin tuan-tuan pun lalui perkara yang sama. Sebab majoriti kita orang Melayu lah. Dan dia sebenarnya bukan isu orang Melayu saja, apa bangsa sekalipun. Cuma sebab kita orang Melayu ni, kita fokus pada Melayu lah. Soalan yang muncul pada saya, apa dia, tuan-tuan? Kenapa seorang yang saleh, baik, jaga solat, puasa, zakat, hajinya, seorang Melayu Islam di Malaysia ni, jaga solat, puasa, zakat, hajinya, anak-anak pun tutup aurat bagus, isteri pun jaga aurat, jaga Islam, bagus belakalah. Tetapi bila sampai kepada masalah yang bersabit dengan hal-hal gaib apa semua ni, without any hesitation, mereka okey untuk rujuk dan pergi kepada bomoh, pawan, dukun, dan percaya kepada tangkal, mangkal, sial, majal dan seumpamanya. Which is this phenomenon contradict each other. Belagalah tanakut. Bagaimana seorang yang bertauhid dengan tauhid yang sesungguhnya, jagalah, mainlah dia punya tauhid ni. Tapi dalam masa yang sama,
Dia buat perkara yang boleh membatalkan tauhid dia. Ada dia terima kepercayaan dan juga apa nama kejap anak memanggil. Jadi soalan itu yang bermain dalam fikiran saya ketika saya dengan sama master tempoh hari di UM, pengajian Melayu. Rupa-rupanya di situlah lubuk untuk saya dapat maha besar Allah Ta'ala, qadarallah wa ma syaa fa'al, dengan segala ketetapan takdir yang luar biasa itu. Saya master ni 3 kali, tukar tempat. Bukan masalah tempat tu, masalah saya lah. Tapi hikmahnya adalah bila saya duduk di pengajian Melayu tu, saya jumpa macam nak kata jumpa jati diri itu tidak, tapi jumpa satu benda yang saya rasa itulah sepatutnya saya fokus dan saya benar-benar ambil manfaat dan juga menyumbang. Dia macam perjalanan yang panjang lah nak jumpa bidang yang betul-betul kita rasa kita bagus, we really good at it, dan kita rasa kita memang kalau duduk situ kita bagus lah. Memang ambil masa ya. Hatta saya menulis buku pun daripada tahun 2008-2009, 10 tahun kemudian beriringan dengan perjalanan akademik itu, baru jumpa, aku kena fokus isu-isu berkaitan dengan inilah, berkaitan dengan hadis, khurafat apa semua, tapi dalam konteks pengajian Melayu, bukan dalam konteks pengajian Islam. Sebab konteks pengajian Islam, sahih, dhaif, maudhu', apa ramai dah asatizah kita, masyaikh kita ulas. Tapi mereka tidak ulas bagaimana riwayat-riwayat Israiliyat, al-mawdu'at, hadis-hadis palsu sampai ke dalam Melayu, establish, berkembang dalam masyarakat sehingga hari ini dianggap sebagai kebenaran. Itulah kebenaran agama. Dan itulah membawa kepada saya tulis ataupun kaji tesis PhD saya yang baru dalam 2 minggu lepas, 10 hari lepas baru. Itu membawa kepada itu. Sebab saya rasa itulah benda yang kalau terus nak bagi kepada orang Melayu kita, saya kena faham kenapa mereka jadi macam tu. Teks kitab kemudian 17 kat atas ada teks kitab fiqh, tasawuf dan juga tauhid dan seumpamanya. Sebelumnya teks sastra. Sastra pula ada macam-macam. Ada sastra agama, ada sastra ketatanegaraan, ada sastra hikayat, ada berbagai lagi. Dan ini semua adalah sumber pemikiran mereka dulu, untuk nenek moyang kita. Mereka dengar cerita Isra' Mi'raj bukan melalui Quran kerana mereka jahil dan mereka tak erti bahasa Arab langsung. Maka mereka hanya dengar orang cerita, ustaz cerita, tukang cerita, penlipulara apa semua. Ni tradisi dia bersabit. Tradisi periwayatan dan penghikayatan cerita-cerita dulu ni zaman Hindu-Buddha, kemudian bila mari zaman Islam, dia ada kaitan. Dia ada kesinambungan. Dan perkara inilah yang menarik minat saya. Orang sastra, bila dia kaji teks sastra tradisional, dia tak tengok dari aspek ilmu riwayah dan dirayah, iaitu sahih tak sahih, betul tak betul ni. Dia kira benda tu sastra, menarik, bagus. Orang tua-tua kita pula tengok sebagai orang yang mengaji saya terdedah pada 2 bidang dan kita minat juga ilmu hadis sikit apa semua tu gini, maka kita tengok ni cerita Nabi dan Rasul. Mana boleh engkau suka-suka hati nak tokok tambah, nak kurangkan, nak tokok tambah, nak adjust begitu-begini. Di situlah bila saya buat tesis, hatta masa viva tempoh hari pun pemeriksa salah seorangnya memang bukan tak faham ya, memang manhaj lain lah. So dia kritik benda tu. Kenapa awak kata riwayat Nur Muhammad ni tak ada, sedangkan ulama-ulama kita dulu telah dengan bijaksananya menyampaikan Islam melalui cerita-cerita ni dan segala tokoh tak. Dia soalan nak menghalalkan tokoh tambah tersebut. Saya kata tapi saya masa Viva tu anda tak banyak jawab lah. Dia pacing Viva di Malaysia ni tuan-tuan, dia tak boleh kita bahas sangat. Nanti dia nampak macam kita kurang sopan, jadi panjang ceritanya.
So saya diam saja untuk bila dia bercakap tu, sehingga dia habis bentang. Bila pengerusi buka peluang untuk saya bercakap, barulah saya bercakap. Itu kira kita beradab lah. Jangan isu adab ni boleh menyebabkan kita tak luluh ataupun macam-macam boleh jadilah. Jadi kita tak nak benda tu, tapi saya tetap menyatakan konteks sebenar kajian saya tempoh hari, bahawa kita nak ke arah tu lah. Begitu. Dan dia concern lah, dia kata TC awak ni, saya risau akan menyebabkan orang masyarakat akan menyalahkan ulama-ulama dulu. Saya kata saya tak bermaksud lagu tu, tetapi benda yang berbentuk kajian ini adalah untuk memberi nilai tambah, bukannya untuk mengkritik, membongkarkan segala dan menyalahkan dan seumpamanya. Nah, tapi benda tak betul, kena kata tak betul lah. Dan itu sikit saja, bukannya seluruh apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama Melayu kita tak boleh guna ya. Dalam 10-20% saja yang kena baiki balik hadis-hadis apa semua tu. Begitu keadaannya. Tapi kesannya kepada pemikiran beragama masyarakat kita hari ini, daripada 100 tahun dulu, daripada hasil yang ditinggalkan oleh ulama-ulama pencerita, penghikayat apa semua dalam manuskrip-manuskrip, dalam tradisi kesusastraan Melayu yang begitu panjang, daripada zaman Hindu-Buddha masuk zaman pre-Islam, pasca-Islam, pada zaman Islam, begitu panjang dan begitu sekali berkait antara satu sama lain. Jadi di sinilah saya rasa saya kena duduk ataupun saya kena fokus. Maka alhamdulillah Allah Taala buka ruang dan kita jumpa teks yang bagus yang bertajuk Surat Al-Anbiya, bukan surah tapi Surat Al-Anbiya, iaitu himpunan 33 kisah Nabi dan Rasul yang ditulis berdasarkan teknik penceritaannya penghikayatan Melayu. Jadi cerita Nabi dan Rasul, ada cerita Nur Muhammad, ada cerita Nabi Yunus, ada cerita, saya baca ada pening kepala tuan-tuan. Kalau baca, tetapi itulah yang dipercayai oleh tok nenek moyang kita selama ni. Teks itu ditulis sekitar 1700-1800 tempoh hari. Dan bayangkan zaman tu zaman orang tak kerti baca, 98% adalah illiterate, golongan buta huruf, yang telan 100% apa yang orang istana cerita, apa yang Tok Lebar cerita, apa yang ustaz cerita, apa yang Tok Imam cerita, apa yang ulama-ulama mari cerita, mereka telan 100%. Bagusnya Islam berkembang dengan begitu mantap. Tak bagusnya versi Islam yang mereka terima, versi yang sudah campur aduk. Dalam bahasa akademik dia panggil sinkretis. Dia panggil telah berlaku satu pencampur adukan yang begitu luar biasa. That's why kalau mari hari ni tiba-tiba kita kata selama ni yang kita percaya ni tak sahih, yang ni sahih, mereka memang tak mudah nak terima, tuan-tuan. Orang tua-tua kita di masjid surau, hatta kita sendiri pun satu masa payah nak terima, sebab versi cerita Nabi dan Rasul, versi kisah-kisah sejarah Nabi, hadis-hadis dan seumpamanya yang kita terima adalah versi yang sudah contaminate tadi, yang sudah sinkretis tadi, yang sudah banyak pencampur adukan tadi. Jadi bila mari betul-betul sahih, direct Quran dengan hadis dan ulama-ulama muktabar dulu yang lebih klasik daripada zaman klasik kita, memang jadi masalah untuk ambil masa untuk nak terima. Bayangkan, ini benda yang bukan 100 tahun dulu, bahkan 1000 tahun dulu telah isu ini bermula ya. Jadi jangan pelik lah. Jangan pelik bila kita cuba nak bawa naratif baru yang mana kita nak against naratif yang sedia ada, yang berbeza, cerita-cerita maulud, maulidin Nabi, cerita Isra' Mi'raj. Sebab dulu itu semua telah dihikayatkan dengan begitu luar biasa. Jadi kita faham yang ni tuan-tuan, kita faham, patutlah orang Melayu kita punya pemikiran pasal beragama ni lagu ni. Sebab itulah saya nak lawan naratif ni lagu mana tuan-tuan. Dia bawa cerita, hikayat cerita ni pula sakti, luar biasa, gaib, ajaib. Dia kena ada unsur tu. Unsur hero, unsur luar biasa, takjub apa semua. Sebenarnya dalam Quran dan hadis terlalu banyak kisah-kisah lagu tu. Di sinilah bila saya jumpa dengan kitab yang kita nak baca malam esok, Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, saya segera usahakan terjemahan, dah ada Indonesia sebenarnya. Kita usahakan untuk ringkaskan dan terbitkan, bahkan kemudian kita lengkapkan lagi dengan penerbitan yang baru ni lah, 51.
Dan masa tu saya ingat Dr. Rozaimi baru balik daripada Jordan 2005-2006. Saya macam bukan perkenalkan, macam maklum kat dia lah, saya justifikasikan, doktor, saya cadang doktor mengajar buku ni. Bagus. Saya punya pemerhatian, saya kata orang Melayu suka cerita, kisah-kisah. Sebab itulah ustaz-ustaz yang yang gitu-gitu tu jadi cepat naik. Sebab banyak cerita. Nah, lagi pelik cerita, lagi cepat viral dah. So why not kita bawa cerita yang pelik, yang gaib, yang ajaib, neraka berbalah dengan syurga contoh. Dah orang yang mati, semalam kita baca hadis berkaitan kisah berkaitan orang mati biasa dengan orang mati syahid berbalah. Orang mati penyakit taun ni termasuk golongan mereka ke golongan ini. Ada kisah tentang sukil jannah, dalam syurga ada pasar. Dan pelbagai lagi cerita-cerita yang pelik-pelik yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim. Kenapa benda ni tidak dibawa pada masyarakat? Cerita pelik-pelik ni. Neraka marah, holok kepala. Pada kepala tekuk neraka tu ada 2 telinga, ada 2 mata, ada lidah. Benda-benda begitu. Nah, jadi kenapa kita tak bawa? Rupa-rupanya ulama-ulama di belah negara Arab ni dah dapat terih lama dah perkara tu. Jadi mereka dah sediakan, macam Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, dia dah susun dah. Qisas al-ghaib fi sahih al-hadith an-nabawi. Tengok tajuk dia. Kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi pada saya, niat saya tempoh hari bila buat buku tu adalah untuk seramai mungkin asatizah kita guna untuk pengajian di surau masjid. Sebab pengajian di surau masjid ni setengah-setengah asatizah kita terlalu bercita-cita tinggi. Kuliah bulan sekali, sejam saja maksimum. Kita mengajar apa dia? Fiqh jinayah. Kita mengajar benda-benda yang terlalu besar lah. Ini bukan tak boleh mengajar, tapi kena ada cara. Sebab sejam, kata yang mari tu bukan semua nak mengaji betul-betul. Ada yang mari nak mendengar saja. So kena sesuaikan. Pada saya boleh subjek tu, tapi kena sesuaikan. Saya banyak menulis hal isu-isu ni lah, mencadangkan supaya silibus di Masjid Surau ni ditetapkan. Paling tidak guna Riyadhus Salihin ataupun Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ada seumpamanya. Jadi penting pengurusan Masjid Surau faham, objektif, dan dia ada matlamat untuk kuliah-kuliah dia. Kalau tidak, dia main sumbat je, tak kira. Dia pernah orang jemput kita ni, Ustaz, dia jemput kita dulu. Ustaz free tak sini? Okey. Ustaz nak mengajar ke apa? Tengok dia tanya kita nak mengajar ke apa. Saya kata, saya ni tak ada apa. Ni lah saya cerita, saya duduk ajar, mungkin mengajar pun saya suka bawa benda-benda yang ringkas-ringkas gitulah, tazkirah kata. Jadi tak apalah Ustaz, marilah mengajar apa-apa pun. Dia kata kata teruk sungguh. Bermaksud sebilangan pihak Masjid Surau ni dia macam KPI dia lah, dia nak sumbat saja. Apa yang kosong tu dia nak ada, asalkan ada ustaz. Dia tak fikir dah sepatutnya masa tu dia rancang dalam masa 30 hari tu 10 hari untuk bidang Quran, 10 hari untuk hadis, 10 hari lagi untuk fiqh, contoh usul fiqh. Dah fiqh tu pula malam ni tu dia tidak. Yalah mereka AJK pun mungkin daripada latar belakang pelbagai kan yang tidak ada. Dan setakat ni saya tak jumpa lagi lah orang alim, masyarakat kita ni, yang doktor-doktor ke, yang habib, yang malana-malana ke apa semua ni kita jumpa, kita tanya mengaji mana dulu ni? Yang jadi alim sangat ni mengaji kat mana? Tak ada kuliah maghrib. Tak ada lagi tuan-tuan. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Orang jadi alim kabir, jadi pakar rujuk apa semua, kita tanya, ngaji mana dulu ni? Tak ada. Duduk dengar kuliah maghrib je. Kuliah maghrib, kuliah subuh je. Selama 30 tahun, maka jadi alim. Tak ada. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ia bukan satu pengajian berstruktur. Dia tak melahirkan orang yang tafakuh dalam pengajian tersebut. So, nak dapat tidak, kalau nak faham sungguh, kena lalu pengajian berstruktur, ada silibus, ada periksa. Dia kena begitulah. Ada saya sure siapa yang serius kena ambil diploma apa semua tu. Okeylah, kita pergi sini. Maka kita dapati isu-isu ini muncul antara lain adalah tentang isu ini ya. Ni kalimahnya al-ghaib.
Isu yang duduk bahas tak habis-habis termasuk yang hot 2-3 hari ni, isu ni sebenarnya. Hakikat al-ghaib ni. Gapo dia? Benda yang tak mampu dicapai oleh akal biasa. Nah, tapi sebelum Islam datang, agama-agama dulu telah banyak spekulat dengan perkara tersebut. Maka lahirlah falsafah untuk bincang macam mana alam ini wujud Tuhan tu lagu mana. Dah, mereka fikirlah lepas mati duduk di mana apa semua. Menggunakan falsafah, menggunakan spekulasi akal lah. Yang kemudian mereka namakan sebagai falsafah ataupun filsafat, ataupun falasifah, ataupun filosof dan seumpamanya itu. Tapi kita Islam, kemudian Allah Ta'ala bagi wahyu. Wahyu ni majoriti duk cerita benda gaib. Benda gaib yang memang akal tak akan jumpa jawapannya melainkan melalui wahyu. Contoh 3 soalan yang besar. Tengok tu. Persoalan paling besar dalam kehidupan seorang manusia yang ahli falsafah dulu, the biggest question in our life as a human being. Nah, apa dia? Persoalan yang paling besar dalam kehidupan seorang manusia yang berfikir adalah tentang siapakah Tuhan mereka dan apakah hakikat Tuhan itu sendiri. Selain itu soalan seperti min aina ji'na, daripada mana kita wujud ataupun kita datang, kewujudan kita ni daripada mana. Sebab tu isu paling besar yang ahli falsafah nak cuba golongan dululah, ahli-ahli Plato, Sokrates, adalah tentang wujud. Bagaimana, apakah hakikat wujud, dari mana, kenapa kita wujud, tak boleh ke kita tak wujud, dan pelbagai lagi soalan yang mereka spekulat lah. Dan min aina ji'na, daripada mana kita datang, limadha ji'na, kenapa kita datang, kita wujud, kita dilahirkan, kita diciptakan, ila ainal masir, dan selepas ini ke mana kita akan pergi kesudahannya selepas kematian. Itu soalan-soalan yang ahli falsafah tanya. Sebab tu tuan-tuan, falsafah ni kalau kita mengaji wahyu tak perlu. Untuk menjadi seorang Muslim tak ada isu. Sudah cukup dengan Quran dan Sunnah. Tapi untuk kita nak menjawab, bahkan ada sebahagian sahabat kita yang duk mengaji. Saya jumpa seorang kawan ni, dia master dia di UIA, dia kaji pasal agama Buddha. Aliran agama Buddha, mazhab agama Buddha yang mari jadi agama rasmi di Nusantara sebelum Islam datang. Kata Fadrul, apa faedahnya awak kaji pasal agama Buddha ni? Banyak faedahnya Ustaz, dia kata. Bila kita kaji tu dengan mendalam, saya kena baca Sanskrit, saya kena belajar Sanskrit balik, gini. Kemuncaknya bila saya faham kenapa, bagaimana agama yang dinamakan agama ataupun falsafah Buddhism ini muncul, segala dia punya dukkha, dia punya konsep dukkha, dia punya konsep syurga, neraka dan seumpamanya, itu yang kita pinjam wording dia juga untuk terjemah jannah dengan nar. Jadi konsep-konsep itu ada dukkha, pelbagai lagi. Jadi dia kata lagi banyak dia mengaji falsafah tu. Saya tanya dia, apa faedahnya? Akhirnya saya berkesimpulan, nasib baik kita orang Islam ada wahyu daripada Allah. Kalau tidak ada wahyu, maksudnya melalui dia belajar falsafah. Ini orang-orang tertentu, ya, bukan semua orang. Bila dia mengaji falsafah tu, akhirnya dia lebih yakin betapa hebat, betapa tinggi, betapa kita kata preciousnya yang dinamakan sebagai wahyu Allah Ta'ala, iaitu Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai tahap tu. Sampai tahap. Nah, ada setengah orang mengaji falsafah, dia larut dalam falsafah, dia puja falsafah. Itu memang ada peramal pula gitu. Tapi di sana ada orang yang mengaji falsafah, akhirnya membongkarkan kebejatan-kebejatan falsafah yang menyerap atas nama tasawuf sebagai contoh. Yang dinamakan tasawuf falsafi itulah. Itu kita pun ada sahabat kita apa semua tu, ramai alhamdulillah. Dan ada yang mengaji falsafah ni sehingga sampai kemuncaknya jadi pakar falsafah agama-agama tersebut, tapi kemudiannya mereka juga lebih menghargai dan lebih kita kata menghargai dan lebih faham betapa penting dan betapa perlunya kita kepada yang namanya wahyu daripada Allah Ta'ala. Sekejap saya pasang saja.
Okey. Baik. Persoalan terusnya, kita pergi lagi. Merubah. Okey, pertama. Baik. Soalan-soalan tersebut tidak mampu sewenang-wenangnya dijawab hatta oleh ahli fikir yang agung sekalipun. Ahli-ahli falsafah dulu sampai sudah tak jumpa jawapan. Sedangkan kita orang Islam, jawapan-jawapan tentang 3 soalan besar bagi mereka tu dijawab dengan begitu sekali jelas dalam qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita kata memang kita kena bersyukur ya, kita ada wahyu daripada Allah. Sebahagian kita ini memang dilahirkan sebagai Muslim, Melayu Muslim, kita kena syukur sungguh. Tapi masalahnya kita ni tak faham lah betapa, sebab itulah tuan-tuan, kalau perasan ya, bab pertama dalam susunan Sahih Bukhari apa dia? Bab pertama dalam susunan Sahih Bukhari. Cuba kita berhenti kejap, stop presenting. Kita tengok a window. Kita tengok a window sini. Okey, kita tengok. Nampak ke tu? Nampak ke tu? Nampak. Okey, Sahih Bukhari. Cuba tengok tuan-tuan. Kenapa Imam Bukhari dalam bab kitab pertama, kitab Bada'il Wahyi. Bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah jalla zikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi. Nak faham yang ni, tuan-tuan bukalah apa dia Abang Zaim? Kita punya tu Darul Kausar. Darul Kausar. Okey. Syarahan hadis kan situ. Lambat pula dia ni. Okey. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi ni semua, siapa dia masuk kelas teratak hadis tak pernah jenguk ke sini ni, tak lengkap syarat tu dia jadi pelajar teratak hadis ni. Okey, tekan Sahih Bukhari. Kita tengok apa ada dalam tu. Ni Sahih Bukhari, muqaddimah kitab wahyu di Kota Baru. Ni semua sebenarnya adalah rakaman-rakaman, sebahagiannya rakaman daripada syarah hadis Maulana Muhammad Asri terhadap Sahih Bukhari ni. Yang tak ada ni tak lengkap lah. Yang boleh tekan ni semua dah ada. Kitab wahyu kita tekan situ. Keluar. Keluar pula macam ni. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6. Ini semua adalah syarahan-syarahan Maulana Muhammad Asri Yusuf kita terhadap Sahihil Bukhari. Bahkan ini semasa zaman Maulana muda lagi ni. Lagi ni tuan-tuan. Kita kat mana masa ni? Jadi di sini ada jawapan. Kenapa Imam Bukhari memulakan kitab Sahihil Bukhari dengan kitab Bada'il Wahyi? Bada'ul Wahyi. Kenapa? Jelas dengan revelation. Sebab kalau tak ada wahyu ni tuan-tuan, Nabi Muhammad tak ada. Kalau tidak kerana wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, solat, puasa, zakat, haji, tak ada berlaku. Nabi Muhammad pun tak ada. Kita pun tak kenal Allah, tak kenal malaikat, tak kenal Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi sebab wahyu. Kenapa golongan ajaran sesat duduk nak sangat dakwa bahawa ilmu laduni ni ada sungguh? Sebab nak kata mereka seolah-olah dapat wahyu ni. Tapi mereka tahu, kalau mereka kata dapat wahyu direct, jelaslah mereka tu sesat. Siapa nak percaya? Nampak tak? Tapi mereka kata ni ilmu laduni, ni mimpi jumpa Nabi. Itu semua sebenarnya nak kata kami ni pun dapat benda yang istimewa, seolah-olah dapat wahyu direct pada Allah. Melalui mimpi, melalui itu, melalui ni, macam-macam lah. Ini sebenarnya. Kalau kita faham yang ni tuan-tuan, barulah kita kata fahamlah betapa pentingnya yang namanya wahyu daripada Allah Ta'ala ni. Kita seolah-olah tak ada apa-apa kalau tanpa wahyu.
Macam manusia yang tidak ada pedoman. Macam binatang lah. Sekadar makan minum berok kecil lah. Sebila tak ada panduan pedoman wahyu. Tapi agama-agama lain duk berfalsafah mencipta mereka cipta syurga mereka, neraka mereka. Sebab apa? Tak ada panduan wahyu. Tapi Yahudi Nasara ada panduan wahyu. Tapi mereka telah seleweng dengan sendiri. Afatuk minu nabi ba'dil kita wa takfuru nabi ba'd. Dan mereka buatlah. Sebab itulah al-maghdub ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam surah Al-Fatihah tu al-maghdub yakni kata mufassir ni boleh tengok tafsir mana-mana pun adalah golongan, sebahagian kata adalah Yahudi dan ad-dallin adalah Nasara. Nasrani. Sebab apa? Dapat wahyu tapi tak guna, seleweng, tokok tambah, kurangkan. Yang kita dok bergeluk dengan berapa ramai orang menjadi minoriti ni sebab apa? Nak supaya wahyu tu dipahami dengan yang terbaik. Yang seasli mungkin. Itu sebenarnya. Yang kita duk follow Maulana Asri ni pun sebab dia bawa situ lah. Dia bawa kita direct kepada Sahih Bukhari dan cuba faham dalam kaedah-kaedah yang telah disusun oleh ulama salafus salih dan ulama-ulama semasa dah seumpama. Yang tu yang kita syok dengan Maulana Asri ni. Bukan sebab dia tu Maulana Asri, tapi dia bawa kita ke mana? Ada. Tapi ada setengah orang dia tak syok benda lagu tu. Dia syok benda lain lagi. Ada syok menyanyi ramai-ramai lah, apalah. Macam lah kita. Kita tak suka lah macam tu kan. Begitu. Baik, kita pergi sikit lagi. Saya berhenti 2-3 minit lagi. Saya akan buka pada perbincangan. Alhamdulillah malam ni agak ramai. Dan saya memang kena syak berhenti 10 suku. Minta maaf. Kena dia ambil bini. Dah. Hebat-hebat lagu mana pun. Kena khidmat lah kepada insan yang tersayang. Lebih kurang lah. Saja bergurau tuan-tuan. Baik, sehinggalah manusia mendapat petunjuk wahyu daripada Sang Pencipta, mereka yang berkomunikasi dan menyampaikan watikah-watikah khas. Ini sajalah saya bermain dengan bahasa sikit ya. Melalui pengantara untuk mengingatkan hakikat keberadaan dan kewujudan mereka atas muka bumi ini. Ia adalah kesengajaan Sang Pencipta sebagai ujian untuk mengetahui hamba-Nya yang mana patuh dan taat serta sebaliknya. Tujuannya apa? Tiada lain melainkan untuk menunjukkan kemahakuasaannya semata-mata. Ada. Ini khulasah lah. Kita biasa dengar dah ni. Cuma saya bermain dengan ayat sikit. Tuhan yang menciptakan segala makhluk menjadikan kepercayaan kepada kewujudannya sebagai ujian iman yang paling besar kepada makhluk yang ditaklifkan, iaitu manusia dan jin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selain daripada keduanya itu, keduanya tiada beban tanggungjawab taklif syarak yang akan dipersoalkan kelak di akhirat. Ia adalah kemuliaan sekaligus adalah beban yang maha berat. Kemuliaan dan beban yang maha berat. Malaikat pun tak ada taklif syarak, tuan-tuan. Sebab dia dah tak dosa pahala. Dari satu segi, lebih kita pada malaikat. Mulia kita dari satu segi. Dari satu segi pula, itu beban yang berat lah. Malaikat tak ada dosa pahala syurga neraka. Kita pun ada. Dengan jin lah. Justru agama Islam melalui rujukan hadis Jibril, semua tahu hadis Jibril ni, mal Islam, mal iman, mal ihsan tu, meletakkan rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah, syahadatain. Sesiapa sahaja yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab dan memahami maknanya dalam bahasa mereka sendiri dengan keyakinan di hati tanpa paksaan, maka mereka dikira sudah mencari seorang Muslim. Namun keimanan dalam hati masih lagi boleh berbolak-balik kerana sifat iman itu yazid wa yankus, yang bermaksud boleh bertambah dan berkurang. Siapa kata? Isyarat daripada Quran sendiri, isyarat daripada hadis sendiri. Jadi persoalan yang muncul adalah siapakah ataukah apakah Allah? Mengapa ia menjadi rukun iman yang pertama dan mengucapkan 2 kalimah syahadah, yakni memahami dan melaksanakan tuntutannya sekaligus tidak melakukan perkara yang boleh mencederakan lantas membatalkan syahadah adalah rukun pertama dalam rukun Islam. Ada orang sebut syahadah ni rukun pertama Islam, dan siapa bersyahadah dah boleh jadi Islam. Kurang tepat, tuan-tuan. Syahadah ni dia ada 2, isbat dan nafi.
Isbat, nafi. Kena isbat dulu. Ialah saya tulis. Dan nafi. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha tiada Tuhan melainkan illallah. Kena nafi dulu. La ilaha tiada. Tak mungkin ada. Tiada. Tak mungkin ada. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tiada ilah. Ilah ni biasa diterjemahkan sebagai biasakan diterjemah sebagai Tuhan. Kadang-kadang dia tukar dengan Rabb. Rabb ni Tuhan ataupun Tuhan. Rabb. Ini kekayaan bahasa Arab dan sedikit kelemahan bahasa Melayu. Ya. Tapi bila tengok ilah dalam arti kata sebenar, boleh tengok Syarah Yusuf Qadlawi punya Haqiqatut Tauhid. Dia kata ilah ni adalah yang, kalau dari segi bahat, dari segi nak hurai panjangnya, ilah ni adalah yang hanya kepadanya kita meminta, yang hanya padanya kita memohon, yang hanya padanya kita mengharap, yang hanya padanya kita kembali, yang hanya kepadanya kita segala-galanya. Maka kalimah la ilaha illallah tu tiada, nafi dulu. Tiada. Tiada apa? Ilaha, yang kepadanya kita memohon, yang kepadanya kita meminta, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita segala-galanya. Barulah isbatkan illallah. Jadi kalau ada orang sekadar menafikan tiada ilah, tapi isbat, dia tak isbat sungguh-sungguh, hanya Allah saja. Contohnya apa dia? Ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tu. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan, dan hanya padamu ya Allah kami sembah ataupun kami beribadah, dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Itu secara umumnya terjemahan. Gitulah. Tapi ayat itu sekali, dia tak boleh dua bahagian itu dipecah dua. Dia mesti bila kita ta'abbud ilallah, maka nasta'inu juga mesti hanya pada Allah. Dia tak bolehlah sembah Allah, tapi bila nak minta tolong, dia cari kubur. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia cari tok wali, dia cari roh jin, iblis, tok bawang pawan dukun. Tak boleh. Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyahu ra'ataf tu sekali, wa iyyaka nasta'inu. Hanya padamu ya Allah aku ibadahkan diri aku ni, dan hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi tak mungkin ada na'budu tanpa nasta'inu, dan tidak sempurna nasta'inu tanpa na'budu dulu. Same tu la ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah tapi dalam masa yang sama Ali sama tinggi dengan Allah. La ilaha illallah. Tok Bamon ni ada kuasa sakti yang boleh tolong kita. La ilaha illallah. Tapi kan pergi jumpa Tok Habib ni, minta kalau Tok Habib ni boleh tolong kita selamat dari gini-gini. La haula wala quwwata illa billah. Kena beza antara minta pertolongan dengan Allah dengan minta pertolongan dengan makhluk. Tu dah. Pergi jumpa doktor tu lain. Pergi jumpa doktor tu memang syarak pun suruh. Dan kita minta pertolongan dengan benda yang dia boleh buat. Tapi kita pergi jumpa dengan pergi minta dikubur apa semua dengan tuan mati tu, minta rezeki lah, minta itu. Rezeki itu milik Allah mutlak. Mana boleh orang lain percaya? Setengah orang dia percaya Tok Wali ni ahli naubah lah, wali ni lah boleh urus. Allahu Akbar. Jauhnya daripada kefahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan seumpamanya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mesti begitu. Kita menafikan sungguh-sungguh. Sebab tu bila mengaji tauhid kena automatically, kena at the moment juga kena mengaji syirik tu apa. Dia tak boleh mengaji tauhid dulu, syirik tak mengaji. Last sekali muncul golongan yang tauhid bukan main lah, tak kuatnya, tapi bab syirik, jangan, ini ekstrim. La ilaha illallah. Yang kata ada syirik ni Allah, yang kata ada syirik ni Rasulullah. Dosa pertama besar dalam Islam, Imam Az-Zahabi dalam dia punya kabair itu apa dia? Asyirku billah. Jadi bila mengaji tauhid, kena setelah on the spot mengaji syirik pada Allah tu apa. Bila mengaji tentang iman, maka at the same time terus kena iman
At the same time terus kena mengaji. Kufur tu apa? Tak, kufur. Bila mengaji tentang sunnah Rasulullah, maka selalu on the spot kena mengaji apakah itu bid'ah dalam agama terhadap lawan kepada sunnah adalah bid'ah. Ini semua bagaimana agama ini berfungsi. Boleh pada setengah orang, oh ni tak boleh ni, ekstrim ni. Oh ni tak boleh ni, geng-geng tu ni. Maka lahirlah kita tengok sekeliling kita sebahagiannya, pemerhatian saya, orang yang soleh, baik, jaga solat, puasa, zakat, haji, tapi dia boleh buat perkara-perkara yang dia tak perasan. Benda tu sebenarnya telah ditegah dalam agama dan dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi bahawa ada unsur syirik kepada Allah Ta'ala. Kita tak katalah dia buat sengaja sehingga jadi syirik dia tu. Na'udzubillah, kita tak mudah menghukum. Tapi kita kena kata benda yang dia buat tu memang nas kata ada unsur dah boleh menyebabkan syirik pada Allah. Tapi kalau kita tanya, mengucap kan dia tak mengucap. Baru lepas solat Jumaat, isyak tadi, dah seumpamanya. Nampak tak? Begitulah keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, katanya lagi, jadi soalan yang muncul adalah siapa kita dah baca tadi, yang mana jika ia tidak diimani, maka sia-sialah 5 rukun keimanan yang lain. Kerana sifirnya 6 tolak 1 sama dengan 5, biasalah. Tapi dalam sifir urusan akidah iman ini, 6 tolak 1 kosong. Maksudnya, kalau kita percaya pada Allah, beres. Percaya pada malaikat, beres. Percaya pada Rasul, beres. Nabi Rasul. Percaya pada kitab-kitab, beres. Percaya pada qada dan qadar, ni saya ada pandangan saya sendiri. Terus jadi masalah, tuan-tuan. Adakah dia kufur? Tak siapa lagi. Dia sesatlah. Ahlul dalal wal bid'ah dia panggil. Lawan pada ahli sunnah wal jamaah, ahlul dalal wal bid'ah. Ahlul dalal wal bid'ah ni boleh sampai kepada kufur ke? Tak mudah. Tapi memang boleh sampai. Dalal dalam akidah boleh menyebabkan kufur pada Allah ataupun syirik pada Allah lah dan seumpamanya. Tapi ada dalal yang tidak sampai kepada kufur. Sebab itulah kalau kita tengok mereka-mereka yang difatwakan sesat di Malaysia ni, mereka mati tetap ditanam di kubur orang Islam, tuan-tuan. Kita tak tanam di jirak Cina. Maksudnya dari sudut itu mereka masih lagi seorang Muslim lah. Selagi mana tidak menzahirkan kesyirikan kepada Allah Ta'ala dengan nyata. Itu kita kena hati-hati jugalah. Dalam kita tegah-tegah tu, kita tidak diajar untuk mudah melabel dan mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah, apatah lagi daripada Islam. Sebab tapi Syiah kita lain, tuan-tuan. Syiah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, dia kata dia Islam juga. Tapi sebenarnya, dalam beberapa versi, banyak versi lah boleh tengok itu. Syahadah dia tu tidak cukup dengan syahadatain saja. Wa aliyu waliyullah wal khamaini hujjatullah wal la'nat ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Jadi itu bukan 2 kalimah syahadah sebagaimana kita ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak 2 kalimah syahadah sebagaimana hadis Nabi sebut tu. Sebab tu Syiah ni, saya kalau ikut betul, siapa yang ikut kajian Maulana Asri, kita akan dengan berani kata Syiah ni satu agama lain daripada Islam. Bukan agama Islam. Tuan-tuan boleh tengok syarahan-syarahan ataupun pengajian oleh Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, antara murid kanan kepada Maulana Asri sendirilah dan seumpamanya. Okey. Sikit lagi kita pergi. Mana tak ada gambar pula saya ni. Tak apalah, tak penting gambar. Okey, kita pergi sikit lagi untuk habis bab ni lah. Mudahnya seorang yang beriman semestinya dia adalah seorang Islam ataupun Muslim, tapi seorang yang Muslim tidak semestinya imannya mantap. Itulah perjuangan hidup seorang Muslim yang mukmin. Dan ini pun ada ayat Qurannya, saya sengaja tak masuk sebab tak nak panjangkan. Baik, kita berhenti situ. Ada ke sebarang perbincangan dan persoalan sebelum kita berhenti? Adakah sebarang perbincangan? Sahabat-sahabat sekalian, ada dalam 48 orang. Alhamdulillah, ramai juga ya. Kita berhenti sini ya. Ada tak siapa-siapa nak bagi pandangan ke?
Nak kemukakan apa-apa soalan ke? Waalaikumsalam. Salam ya, tuan. Saya Maknoh daripada Dungun, Terengganu. Okey. Dengar suara saya? Terang, Ya, Gina. Biasa ni tengok ni. Saya ada baru ni menontonlah satu video pendek salah seorang penceramah selebriti jugalah yang terkenal. Dia ada menyebut satu gerakan yang sedang menular dalam Malaysia ni. Dia sebenarnya nak kata Wahabi lah kan, dia kata gitu sebenarnya, tapi dia kata maknanya kumpulan ni cuba nak merosakkan amalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada dia ini kumpulan yang berbahaya. Jadi boleh tak doktor bagi sikit input lah tentang perkara ini. Baik, Mas Yajina. Pertamanya, kalau ikutkan tak boleh lagi panggil saya doktor tu, tak rasmi lagi ya. Baru lepas Viva dan belum rasmi lagi, saya tengah baiki tesis dan juga kena submit untuk senit, barulah rasmilah. Tak ada apa-apa tu. Nak katanya tak rasmi lagi, insyaAllah nanti rasmilah. Satu. Yang kedua, berkaitan isu tersebut, benda ni memang tak habislah sampai bila-bila ya. Hatta saya sendiri pun akhirnya memikirkan bahawa kita sendiri pun kena sebab saya melihat contohnya Syah Waliullah Dahlawi satu zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kalau kita tengok sejarah, boleh cek balik Google, tarikh lahir mereka ni lebih kurang sama. Cuma tak tahu jumpa ke tidak, wallahu alam, tapi sanad keilmuan mereka memang bersambung daripada jalur yang sama di Mekah ketika itu dengan beberapa nama yang sanad hadis dan sanad keilmuan mereka sama antaranya yang disebutkan termasuk dah dengan sanad keilmuan ulama-ulama Melayu. Dan zaman tu di Mekah bila ambil ilmu tafsir ke hadis ke, automatically kena ambil ilmu apa dia? Tasawuf, kena ambil tarikat. Ulama-ulama Melayu memang bawa balik tarikat daripada Mekah masa tu sebab tarikat-tarikat daripada luar Mekah, daripada India, daripada Morocco apa semua duk bertumpuk dan mencari pengaruh di Mekah ketika itu ya, abad ke-16, abad ke-15, 16. Ketika itu Melaka baru establish di Nusantara ni, Islam baru nak muncul ulama-ulama dan mereka hantar ulama Melayu baru nak belajar di negara Arab, tapi suasana di Mekah ketika itu memang dikuasai oleh golongan tasawuf tarikat ni. Tapi zaman tu masih lagi ada ulama hadis apa semua itu gini, bukannya, tapi dominasinya ulama-ulama tarikat 20 berapa puluh ratus tarikat ketika itu ya, boleh cek balik. Dan siapa yang pergi belajar sana buat haji balik daripada alam Melayu ni, sebab tu dah tarikat kita ni Naqsyabandi lah, Qadiriyah lah, apa macam-macam lah dibawa balik atas seorang ulama, contohnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf Fansur. Atas dia seorang tu rasa dekat 40 tarikat, sanad tarikat dengan dia. Bayangkan. Jadi tak peliklah tok nenek moyang kita memang itu aliran pemikiran beragamanya. Jadi cuma saya mutakhir ni ada fakta-fakta baru yang saya dapat lah bila duk baca, duk bincang-bincang dengan para pensyarah di UIA apa semua ni. Kenapa Syah Waliullah akhirnya berjaya? Ni secara ringkas ya. Kenapa Syah Waliullah yang memang dikenali sebagai seorang tokoh aliran Quran dan hadis, tidak adalah mana-mana sanad ataupun keilmuan yang berkembang di India hari ini dalam bidang Quran dan hadis, Maulana ni semua sanad mesti sampai kepada Syah Waliullah Dahlawi. Bahkan disebutkan Syah Waliullah Dahlawi ni satu masa semua sanad-sanad ilmu hadis yang berada di negara Arab tu, bila mana mereka terlalu banyak duk main tarikat tasawuf ni, sampai tak ada orang fokus pada ilmu hadis, jadi sanad hadis yang terakhir tu berada pada Syah Waliullah. Syah Waliullah balik India. Jadi ulama-ulama Arab yang datang kemudian datang India untuk ambil sanad hadis daripada Syah Waliullah. Dia punya tradisi zaman tu ya, zaman kemerunduman keilmuan hadis abad kita ni 16, 17, 18 ya, 15 dan ke atas itu. Jadi apa yang menarik, Syah Waliullah ni, Syekh Muhammad Abdul Wahab melakukan gerakan dakwah dia
sebagai satu gerakan. Dan zaman tu kita tahu di Saudi hari ni ataupun di Jaziratul Arab ni, setiap klan dengan setiap daerah negeri-negeri ni memang duduk berperang satu sama lain untuk nak dapatkan dominasi kuasa. Bukan kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab nak melakukan dakwah dia. Tapi peperangan tu dah berlaku masa tu. Jadinya, ringkas cerita lagi apa dia? Syekh Abdul Wahab akhirnya bergabung dengan Ibn Saud yang berjanji macam berbai'ah lah bahawa mereka akan backup each other. Yakni Ibn Saud akan dokong gerakan pemurnian akidah oleh Syekh Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab pula akan mendokong aspirasi politik Ibn Saud. Itulah berlanjutan sehinggalah 2 kali berjaya kuasai Jaziratul Arab ataupun Mekah, Madinah, Haramain, dan yang lebih kekal adalah yang mutakhir inilah yang lepas Uthmaniyah jatuh dan seumpamanya. Apa tu cerita politik sejarah apa semua. Tapi yang menarik, Syah Waliullah Dehlawi. Saya nak fokus. Syah Waliullah dia balik, dia tak jadi ahli politik. Dia balik pada Mekah, dia mengaji dengan beberapa orang ulama sufi, dia ambil apa semua. Dia balik ke Mekah, dia balik ke India, ada satu benda yang saya perasan. Dia tak pernah istihar perang ataupun mengkritik dengan secara kasar ataupun membenamkan kita kata aliran tasawuf ataupun tarikat ni dengan semacam Syekh Abdul Wahab dan seumpamanya. Pendekatan Syah Waliullah secara umum ya. Dia balik India, of course dia tak setuju. Tapi dia tak istiharkan tarikat sesat, tarikat ni begini, tarikat ni begini, gini-gini. Dah. Apa dia buat? Dia sendiri ada tarikat, tapi tarikat dia tu dia jaga sungguh-sungguh segala amalan, sungguh-sungguh berdasarkan Quran dan hadis sahih. Dan dia bentuk legasi keilmuan. Dengan sebab itu dia kurang konfront dengan masyarakat setempat. Dalam masa yang sama projek islah dia berlaku. Akhirnya masyarakat dia bina madrasah dia, Deoban, Ladatul Ulama apa semua, kemudiannya itu berkembang keilmuan hadis, keilmuan Quran hadis, maksudnya maulana-maulana yang muncul daripada aliran Deobannya, aliran hadisnya apa semua itu begini, hasil daripada dakwah ataupun pendekatan yang namanya Syah Waliullah Dehlawi tadi. Tapi dalam masa yang sama, yang tarikat mengaruh apa semua ni tak terhapus, tetap ada. Bahasa besar ya. Jadi we cannot get all, so we don't lose all. Dah, Syah Waliullah punya pendekatan kita dapat yang sebanyak mungkin apa yang baik ni, tapi yang mana tak boleh nak hapus 100% tu, dia itu adalah kos yang kena tanggung lah. Dah, berbeza dengan gerakan Padri. Gerakan Padri ni 1,800 lebih. Pergi buat haji, dapat semangat gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab, tak sempat jumpa saya ingat. Tapi dia balik, dia terus lancarkan gerakan untuk menyerang ulama-ulama tradisional dan juga Belanda dia bergaduh. Akhirnya mereka pun diserang oleh Belanda dengan rakyat tempatan dan agamawan tradisional yang tak suka dengan pendekatan mereka. Dan akhirnya dakwah mereka tak berjaya. So something to ponder, sahabat-sahabat sekalian. Kita nak bawa pendekatan mana? Kita nak bawa pendekatan mana, Ajino? Nah, kita nak bawa pendekatan, pendekatan mana kita nak bawa sekarang dalam dunia Malaysia yang moden, yang dah ada setiap negerinya ada enactment agama, undang-undang agama Islam syariahnya itu sendiri, dan realiti dunia terbuka hari ini yang ilmu boleh diakses oleh semua orang dengan terbuka. Begitulah saya melihat beberapa tu. Jadi bila ada suara-suara tadi, macam saya ulang dalam banyak siri kita ni, pertembungan ini tentang status quo. Ada orang risau aliran lain akan ambil dan jadi arus perdana, dan akhirnya mereka tak boleh nak, kalau bahasa kasarnya, cari makan lah. Itu saja sebenarnya. Saya bagi contoh lama dah. Bayangkan satu masa tuan-tuan, satu Malaysia ni, aliran yang menjadi aliran rasmi adalah aliran macam Perlis. Yang semacam Perlis contoh ya. Negeri lain ni lepas ni 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau tuan-tuan hidup lagi semua, tiba-tiba entah macam mana, Malaysia ni suruhan aliran beragamanya, majlis agamanya, sultan-sultannya, semua jadi aliran macam Perlis. Agak-agak apa yang berlaku pada ustaz-ustaz yang tak setuju hari ni, yang di belah sana dan seumpamanya.
Itu saja pertembungan sepanjang sejarah Islam ni tentang nak menjadi aliran arus perdana dan mencapai status quo. Jadi itu cukup dirisaukan oleh golongan-golongan ini. Tetapi dalam masa yang sama, gerakan-gerakan dakwah yang bijaksana oleh beberapa tokoh yang membawa pencerahan, islah, tajdid dan seumpamanya, tanpa label, tanpa apa semua, tetap memberi kesan. Contoh terbaik ya. Saya ingat 4-5 tahun dulu ataupun daripada saya kecil kita tak pernah dengar bila mari bulan raya haji, orang mula bertakbir subuh sehari sebelum. Tak pernah berlaku tu tuan-tuan dulu. Saya ingat saya lah. Saya tak tahu kalau tuan-tuan sekalian pernah jumpa. Haji Nur pernah ingat tak? Muda-muda dulu orang dah takbir sehari sebelum. Tak pernah. Tetapi disebabkan kita ni, ustaz-ustaz kita duduk dedahkan hadis, jadi mereka pun terpaksa jugalah. Dan akhirnya secara tak langsung dah dikeluarkan circulation di beberapa negeri bahawa takbir muqayyad itu diawalkan subuh sebelum dan seumpamanya. Kita pun gembira. Nah, semakin ada. Semua ialah nak ikut semua tu payahlah juga. Begitu juga tiba-tiba apa lagi? Azan 2 kali di beberapa negeri. Tak silap saya faham. Keluarkan pekeliling ataupun pining ya. Keluarkan pekeliling bahawa azan lepas ini azan subuh akan berlaku 2 kali, iaitu pada fajar kazib dengan fajar sadiq. Nah, masalah kesian pada Tok Bilal pula lah. Jadi banyak kerja dia. Jadi tak banyak, walaupun pekeliling sudah dikeluarkan, perak tak silap saya pun ada. Nanti boleh cek balik. Tapi bila nak amal kata, kita nak balik pada sunnah balik. Jadi jangan risau. Apa yang kita sedang buat ni ada kesannya. Banyak perubahan tuan-tuan. Kalau tak kerana dakwah masyaikh kita dulu dah yang dituduh sebagai kaum mudanya, yang dituduh sebagai wahabinya, apa semua dengan kata-kata nista itu, barangkali masyarakat kita ni setiap tahun duk sambut apa dia? Duk sambut tu mandi safa lagi di Tanjung Keling di Melaka tu. Barangkali ada lagi. Tapi alhamdulillah ustaz-ustaz kaum muda dah, ustaz-ustaz yang balik daripada ni yang dituduh wahabi apa semua, membangkitkan isu tu apa semua, itulah kita sikit sebanyak ada kesannya insya-Allah. Ada kesannya. Begitulah saya melihat. Memang mengancam kepada mereka lah tuan-tuan ya. Memang mengancam pada mereka. Itu saja. Jadi kita buat kerja kita terus, dakwah, ajak seramai mungkin untuk mendengar pencerahan, tapi dengan cara yang pada saya untuk berbalah tu tak wajar lah. Kita cubalah untuk tidak sampai tahap berbalah, dan kalau boleh sampai tahap orang terpaksa terima kita kerana hormat pada prinsip, dan dia walaupun dia tak setuju, dia terpaksa akui yang apa yang kita buat ni betul juga. Sebab tu saya sekarang bila bawa di sebuah masjid lah ada kuliah, saya kata hari ni kita nak bincang ni tuan-tuan, mukaddimah kata benda yang kita nak bincang ni bukan antara betul dan salah, tapi antara yang betul dengan yang lebih betul. Saya kata gitu. Jadi bergantung pada tuan-tuan lah. Nah, saya akan tunjuk. Mungkin berbeza dengan apa yang tuan-tuan duduk amal belajar selama ni. Tapi disebabkan memang benda ni ada daripada Nabi, ada rujukannya dalam kitab-kitab, maka nak kata tak betul pun tak boleh lah. Bahkan rupa-rupanya dia lebih betul daripada apa yang kita duk amal selama ni. Alhamdulillah. Walaupun kita tahulah ada orang tak setuju tu, AJK. Renyok muka tu tuan-tuan. Renyok ni maksudnya tunjuklah wajah tak selesa tu. Tapi dia nak tak setuju pun tak boleh. Tu pada saya kita kena mainkan peranan itulah, wallahu a'lam. Jadi terima kasih semua, saya terpaksa berhenti di sini. Nanti tengoklah kalau malam esok semua ada lagi, kalau ada soalan kita akan bincang bawa ke malam esok. Apa siapa-siapa nak bincang lagi untuk sesi malam esok ya. Terima kasih banyak Abang Zaim, kita berhenti sini dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala